الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai si jahil, siapa dia yang mempunyai kudrat atau kuasa seperti ini, yang sampai dia dilupakan dan dimaksiati? Dan sampai engkau melupakan siapa yang tidak pernah melupakanmu. Dan jangan lalai pada siapa yang tidak sekejap mata pun lalai kepadamu. Ingatlah mati, kerana sesungguhnya malaikat maut diwakilkan meragut roh-roh. Jangan engkau terpedaya oleh kemudaanmu, oleh harta kekayaanmu, dan oleh kenikmatan yang engkau berada padanya. Nanti sedikit masa lagi semua itu akan diambil kembali daripadamu. Ingatlah apa yang terlanjur daripadamu dari sekarang, dan apa yang engkau telah sia-siakan dalam bermacam-macam kesalahan hari ini. Kelak engkau akan menyesal pada masa yang tiada berguna lagi semua penyesalan. Tidak lama lagi engkau akan mati, dan engkau akan ingat apa yang aku katakan ini dan apa yang aku nasihatkan buatmu. Nanti engkau akan berharap dalam kuburanmu, kalau boleh engkau hendak terus duduk bersama-sama denganku dan mendengar nasihatku. Usahakanlah untuk engkau menerima kata-kataku, lalu engkau buat apa yang aku nasihatkan ini, supaya kelak engkau akan berada bersama-sama denganku baik di dunia ataupun di akhirat. Letakkan baik sangka kepadaku, supaya engkau dapat memanfaatkan apa yang aku katakan ini. Perbaiki sangkaanmu kepada orang, dan letakkan buruk sangka pada diri sendiri. Jika engkau buat begini, engkau jugalah yang untung, dan orang lain juga akan dapat manfaat daripadamu. Ingat, selama engkau berada dengan selain Allah, engkau akan merasa susah dan sempit, berat dan bergantung dengan manusia. Bebaskan dirimu dari manusia dengan hatimu, dan hubungkan dirimu dengan Allah Ta'ala. Kelak akan terlihat matamu suatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tiada terlintas di hati manusia. Apa yang engkau sedang berada sekarang ini tidak betul dan tidak sempurna, kerana tonggaknya lumpuh dan tidak kukuh. Semua itu adalah sampah yang dicampur di tempat kotoran. Mohonlah keampunan pada Tuhan dan mintalah supaya Dia mengubah dirimu, termasuk sikapmu yang selalu menuntut dunia dan membelakangi akhirat. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, muhasabah yang panjang daripada Syekh Abdul Qadir, satu muhasabah yang perlu kita nilai kehidupan kita dengan secara menyeluruh, untuk kita kembali kepada Allah dengan memohon keampunan kepadanya, dan memohon Allah Ta'ala mengubah kita, segala sikap kita, segala perangai kita yang merugikan kita di dunia dan di akhirat. Maka perkara yang pertama dalam muhasabah Syekh Abdul Qadir ialah perlu kita ketahui siapa yang sebenarnya berkuasa atas muka bumi ini. Yang benar-benar berkuasa siapa? Apakah kita kata yang berkuasa itu raja sedangkan dia mati? Atau yang berkuasa yang punya jawatan yang tinggi sedangkan dia akan pencing dan bersara? Atau yang berkuasa seorang lelaki yang akhirnya dia juga akan lemah? Atau yang berkuasa itu fulan bin fulan bin fulan?
Dan semua kita mengetahui bahawa semua makhluk tidak pernah ada kuasa, melainkan diberi pinjam seketika dan diberi amanah untuk satu tempoh yang amat singkat. Dan tidak ada sebenarnya orang yang benar-benar boleh menguasai kita. Tidak ada, walau sehebat mana pun dia. Kerana dia tidak mampu mendengar bicara hati kita. Dan dia juga tidak mampu mendengar suara perlahan kita. Dan dia juga tidak boleh menentukan umur kita. Sebab itu bila ahli sihir yang beriman, ketika mana Fir'aun cuba tunjukkan kuasa dengan berkata, akan kuhukum kamu dengan hukuman yang keras sebab kamu beriman kepada Nabi Musa dan Harun. Apa jawab ahli sihir? Ahli sihir berkata, yang beriman ini, faqdi ma anta qad, innama taqdi hazil hayatad dunya. Hukumlah mengikut hukum yang kamu nak. Dah kamu ada kuasa, hukumlah. Tapi hukuman kamu cuma terbatas di dunia, tidak lebih pada itu. Maka kata Syekh Abdul Qadir, kenapa kamu lupa kepada yang benar-benar berkuasa, yang benar-benar menguasai kamu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tidak berani menyanggah manusia, tapi kamu dengan mudah menyanggah Allah. Kita kadang-kadang nak sanggah ketua, kita tak berani. Ketua kata pergi kerja, pergi. Ni buat kerja ni, biarlah overtime pun buat. Banyak mana manusia dalam hidup ni kita tak berani sanggah, tapi dengan Allah kita sanggah. Dengan segala perintah Allah, dengan mudah kita sanggah dan membelakanginya, sehingga kita tak tahu siapa sebenarnya berkuasa. Yang kita duk ikut manusia, apa yang disuruhnya, apa faedah yang kita dapat? Aman, saya tidak diugut, saya tak diancam. Bagaimana ancaman yang lebih panjang itu di hari akhirat? Di dunia ancaman yang bersifat sebentar dan sementara. Kerana itu ahli sihir yang beriman berkata pada Fir'aun, Fir'aun, kamu cuma buat di dunia, tidak lebih pada itu. Tapi bayangkan kehidupan yang lebih panjang selepas kematian ini. Maka siapa kuasa kita? Kehidupan yang panjang, bermula kita dalam kubur sampai kita dibangkitkan. Tempoh yang panjang, siapa yang menguasai kita? Maka tidak lain melainkan Allah. Sebab itu bila berlangsungnya pada mahsyar, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang mematikan. Setengah ulama kata sangkakala ni ada 3. Yang pertama, sangkakala yang menakutkan, memberi amaran. Yang kedua, sangkakala yang mematikan. Dan yang ketiga, sangkakala yang menghidupkan. Sangkakala ialah suatu tiupan yang dilakukan oleh Israfil AS. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana malam Isra' Mi'raj, Nabi bertemu Israfil yang peniupnya sudah berada di mulutnya. Dia sedang menanti arahan Allah bila-bila masa. Berarti dia, malaikat Israfil AS sudah bersedia. Sudah bersedia. Ia banyak signifikannya. Pertama, kata ulama, bila kita baca hadis tentang malaikat Israfil yang peniupnya sudah berada di mulut, dia sedang menunggu arahan dari Allah, apakah ditiup atau tidak. Letak kat mulut dah, bukan letak atas meja misalnya, baru nak ambil, untuk menunjukkan bahawa dekatnya hari kiamat, cepat dan segeranya. Tetapi setengah ulama juga mengambil istimbat pengajaran. Kita kan tuan-tuan sekalian, bila kita belajar dalam rukun iman, beriman pada malaikat. Apa maksud beriman pada malaikat? Ya, percaya dia ada lah. Termasuk dalam makna beriman pada malaikat, kita ikut contoh ni. Termasuk dalam makna beriman pada malaikat, ikut contoh. Apa contoh malaikat ni? Kalau kita ambil kisah malaikat Israfil, iaitu senantiasa bersedia untuk menunggu arahan Allah. Sentiasa bersedia. Sebab itu kita dianjurkan tunggu solat. Kita tunggu solat. Kita tunggu azan. Kita tunggu Ramadan. Semua benda-benda yang Allah perintah tu kita dah tunggu. Walau belum berlaku lagi Ramadan, kita dah tunggu berbulan-bulan. Dah prepare. Bulan Sya'ban dah prepare. Bukan mungkin awal daripada tu. Dengan doa, dengan amal. Haji. Belum lagi haji, kita dah prepare untuk haji. Dah belajar dah tentang haji.
Walaupun kita mungkin belum sampai lagi kota-kota kita, belum sampai lagi kemampuan kita, tapi dah belajar, dah bersedia. Ini tanda orang beriman pada malaikat tadi. Sebab malaikat dia ada satu sifat. Bukan sekadar bersegera buat baik, bukan sekadar tak penat, tak bosan buat baik, tapi mereka tunggu buat baik. Tunggu. Maksudnya, arahan mungkin berapa tempoh, mereka dah ada. Sebab itu kita ambil kekuatan itu. Macam kita bacakan kisah Sa'id bin Musayyab. Dia tak tunggu azan kat luar, dia tunggu azan dalam masjid. 30 tahun, 40 tahun dia mendengar azan dalam masjid. Maknanya bukan tunggu azan baru nak mandi, azan barulah nak ambil wudu, lepas tu sembahyang lewat juga. Orang beriman belum azan dia dah prepare dah. Wudu dah ada, apa dah ada. Azan dia boleh solat. Ini azan baru nak masuk jamban. Azan baru nak cari jubah mana nak pakai, pakaian mana nak pakai. Padahal tak ada kerja tu. Akhirnya solat lambat juga dia. Solat zuhur patut 1:10 lah, pukul 2. Asar patut boleh awal pukul 5. Masa itulah datang sembelik lah, buasir lah, semua datang. Sebab kita tak menunggu, kita tak prepare. Ini pengajaran daripada malaikat Israel. Baik, tiupan sangkakala ni ada 3 kata ulama. Yang pertama, tiupan tadi menggetarkan, menakutkan. Dan ketika itu wanita keguguran, yang pegang anak jatuh, yang dalam kubur juga tersedar. Ini angin apa? Kata ini angin sangkakala. Dan yang kedua, mematikan semua. Baik, waktu mematikan semua, di sini Allah Ta'ala berfirman, Ainal muluk wal jabarut ana qahhar. Mana dia yang dahulu mendakwa raja dan berkuasa? Mana dulu? Mana dulu yang kata dia ada kuasa? Yang sampai orang takut pada dia, duk ikut kata dia. Mana dia? Akulah sebenar-benarnya raja, kata Allah. Ana qahhar. Akulah yang paling berkuasa. Ainal muluk, mana raja? Wal jabarut, mana geng-geng Samsing tu? Mana dia? Anal malik, kata Allah. Anal malik, akulah raja sebenar, tak ada yang lain. Tuan-tuan sekalian, orang beriman dia sedar dah sekarang dah. Kita bila baca Fatihah yang kita duk ulang pada dia, Maliki Yaumiddin. Atau dibaca juga dengan Maliki Yaumiddin, Malik. Atau dibaca juga dengan Mulki Yaumiddin. Ini dalam qiraat kita. Kita baca Maliki Yaumiddin, pemilik kepada hari kiamat. Dan ada yang baca Maliki Yaumiddin, raja pada hari kiamat kelak. Inilah Allah yang benar-benar berkuasa. Tapi kita dengan manusia tak berani sanggah. Buat je satu peraturan, dia pun tak ada kat situ, kita pun dah takut. Allah buat peraturan dan Allah lihat kita senantiasa. Inna rabbaka labil mirsad, kita tak takut. Ni lampu isyarat merah. Kalau dia rosak merah tak jalan kita. Ni rosak ke apa? Tunggu-tunggu, jangan langgar ni. Orang tak ada, polis pun tak ada, siapa pun tak ada. Orang sebelah pun tak ada, kanan pun tak ada, kiri pun tak ada. Tunggu dia. Kenapa? Jangan langgar. Ini kalau viral mati kita. Tentang begitu manusia, dia suruh patuh. Bukan kita kata jangan patuh lampu isyarat. Maksudnya bagaimana manusia dengan satu peraturan, dibuat peraturan, tak ada orang pun tengok, kita dah takut. Kita dah takut. Tentang ini peraturan yang Allah buat dan Allah tengok senantiasa. Kat mana pun kita berada, Allah tengok kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah sentiasa bersama kamu di mana pun kamu berada. Waktu kita berdiri, duduk, berbaring, tidur. Waktu kita berjalan, berlari, Allah bersama kita. Memerhatikan kita. Melihat perbuatan kita. Setiap lafaz kita. Apa yang kita bisik dalam hati. Semuanya dalam ilmu Allah SWT. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Allah dengan setiap sesuatu yang dilakukan amat mengetahui. Kita tahu belaka. Tapi kenapa kita berani? Pasangka buruknya. Kenapa kita berani untuk buat benda-benda mungkar? Maka ini perlu kita nilai kembali. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dia kata jangan sampai engkau lupa siapa yang tak pernah melupakan kamu. Jangan lupa Allah yang tidak pernah melupakan kamu walaupun sekelip mata. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang bagaimana
golongan yang melupakan Allah, amaran dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Terbaca dalam Al-Quran, kata Allah, jangan kamu jadi seperti orang yang lupakan Allah. Bila kamu lupakan Allah, Allah jadikan kamu lupa diri kamu sendiri. Mereka lah orang fasik. Baik, seorang lupa Allah ni ada dua jenis. Yang pertama, orang yang lupa Allah dengan maksud lemahnya hubungan dia dengan Allah. Zikirnya sikit, ibadatnya celang-celup macam tu. Kejap ada, kejap tak ada. Dia ada hubungan dengan Allah. Dia ingat Allah, tapi ingatannya lemah. Lemah ingatan dia. Kalau kita perhatikan Al-Quran, Allah sentiasa suruh kita ingat Allah banyak-banyak, bukan sikit. Fadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ingatlah Allah, ingat banyak-banyak. Tasbihlah pada Allah pagi dan petang. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran tentang perintah supaya sebut nama Allah, ingat Allah, seperti tuan-tuan, kita memang tak ada masa lapang melainkan kita kena ingat Allah. Tak ada masa kosong melainkan kena ingat Allah. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita mengingati Allah siang, malam, pagi, petang. Bahkan Allah menyebut alladzina, bila Allah menyebut sifat mereka yang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, itu orang-orang yang sentiasa ingat Allah dan kadang berdiri, duduk, berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan sentiasa memikirkan kebesaran Allah dalam kejadian langit dan bumi dan semua penciptaannya. Artinya diri pun kena ingat Allah, duduk kena ingat Allah, baring kena ingat Allah. Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar, dan ingat Allah lah benda yang paling utama kena buat. Ingat Allah. Dalam hadis Nabi kata, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamasil hayyi wal mayyit. Bandingan orang yang ingat Allah dengan yang tak ingat Allah macam orang hidup dan mati. Tentang kita, boleh tak bernafas untuk beberapa minit? Jangan bernafas lah, biar kita mati. Boleh kita tahan nafas beberapa minit? Tentang kita kalau tahan seminit pun kita rasa dah mengah, boleh lelah. Tahan 2 minit tengok nafas, tahan 2 minit, tahan 3 minit, oi boleh mati Ustaz. Ya, kalau hidup pun tak berapa keruan, tak berapa stabil. Demikian perumpamaan ingat Allah itu macam kita bernafas. Kalau kita perlukan oksigen dalam pernafasan, kalau tak ada mati kita. Kita perlukan Allah dalam ingatan. Kalau kita lupa Allah, maka mati kita. Golongan yang pertama yang tak ingat Allah, yang saya katakan dia lemah ingat Allah. Dia bukan tak ingat, dia tak berapa banyak. Kalau orang beriman dengan iman tak berapa kuat, maka Allah akan paksa dia ingat Allah. Maka Allah datangkan penyakit dan musibah. Dengannya dia akan ingat Allah banyak-banyak. Kalau tak ada musibah, tuan-tuan, orang macam kita bangkai tak ingat Allah banyak, maka datang musibah, lalu kita pun zikir banyak-banyak. Datanglah gangguan-gangguan setan ni untuk kita zikir banyak-banyak. Datanglah apa yang kita tak suka dalam hidup untuk kita zikir banyak-banyak. Datang sakit, terlentang kita untuk ingat Allah banyak-banyak. Maka Allah sempurnakan orang beriman supaya dia ingat Allah. Golongan kedua yang memang tak ingat Allah terus. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang munafik, yang ketiga orang fasik. Ini tak ingat Allah. Dan semua tindakannya dia tak pernah kaitkan dirinya dengan Allah. Halal, haram, dosa, pahala, boleh, tak boleh, tak ada. Dia tiada langsung. Ini orang yang terus lalai daripada ingat Allah. Maka orang ingat Allah ini dia ada dua unsur dalam dirinya. Dia panggil ighfalus syai' wa tarkus syai'. Ighfal maknanya dia lupa Allah, kemudian dia tinggal segala perintah Allah. Orang yang tinggal sembahyang, dia lupa Allah. Orang yang tinggal puasa, maknanya dia lupa Allah. Dia memang tak ingat. Dia melupakan akan akibat dan hukumannya. Orang yang tak nak pergi masjid, dia lupa Allah. Orang yang tak nak baca Quran, dia lupa Allah. Orang yang tak nak duduk dalam majlis ilmu, dia lupa Allah. Orang yang tidak mau berkawan dengan orang soleh, dia lupa Allah. Orang yang membenci segala hukum dan peraturan Allah, orang yang lupa Allah. Kategori orang yang lupa Allah,
pada apa sahaja yang Allah perintahkan lalu tak buat, ini orang yang lupa Allah. Wa imma dia orang kafir, wa imma dia orang munafik, wa imma dia orang fasik. Golongan pertama yang saya sebut tadi, dia ingat Allah tapi lemah. Dia kawan orang soleh, orang jahat pun dia kawan. Dia pergi masjid, ada hari memang dia pun tak pergi. Dia baca Quran, ada hari dia tutup Quran. Dia pergi menuntut ilmu, ada hari dia tak pergi menuntut ilmu. Dia jenis lemah, tapi dia masih ada hubungan Allah. Siapa sikit lah. Yang Allah kata tak boleh, awak kena ingat Allah banyak, kena ingat aku banyak. Maka orang macam ni saya sebut tadi, Allah datangkan musibah, Allah datangkan penyakit, Allah datangkan macam-macam supaya dia ingat Allah banyak-banyak, supaya berakhir hidupnya dengan ingat Allah, supaya dia mendapat rahmat. Kerana Allah tidak izinkan orang yang mendapat hidayahnya lupa pada dia. Mereka Allah jadikan satu sebab untuk dia menyebut nama Allah banyak. Allah buat satu sebab. Mungkin sebab dia dalam rumah tangga bergaduh, maka dia akan ingat Allah banyak-banyak. Tidak, kalau tak bergaduh, dia melancung banyak-banyak. Dah gaduh, dia pun banyak. Dah mula solat ajaknya, dah mula doanya. Allah nak suruh dia ingat Allah. Mungkin sebab dia sakit, tak mampu dah tahan, dia pun ingat Allah banyak-banyak. Di hospital tak ada orang datang, zikir lah, supaya dia rasa kuat, jangan putus asa. Allah tidak izinkan mana-mana orang yang sesudah dia berhidayah melupakannya. Allah akan jadikan pelbagai asbab sampai dia ingat Allah dan dikembali. Ada pun orang munafik, Allah tak peduli dia. Orang fasik juga begitu, orang kafir juga begitu. Mereka dalam kelompok pengikut syaitan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Kata Allah Ta'ala, syaitan telah menguasai dia, lalu menjadikan dia lupa pada Allah. Mereka lah pengikut-pengikut syaitan, parti syaitan. Hizbun ni parti syaitan, dan mereka lah orang-orang yang rugi. Maknanya orang yang tidak ingat Allah SWT secara itlaqan, mereka dah dalam kelompok kawan-kawan syaitan. Orang yang tidak ingat Allah banyak, mereka juga dalam kelompok orang yang sudah mendapat sentuhan syaitan. Kalau dia sedar dia sedang disentuh oleh syaitan dan dia cepat-cepat berzikir, bertaubat, Allah selamatkan dia. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa, bila mana dia terasa ada gangguan syaitan, dia cepat sedar. Dia cepat sedar dalam keadaan dia terus mengingati Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang memang ada waktu lalai. Orang pun beritahu, ingat Allah lah banyak-banyak. Dosa buat macam ni, kita pun teringat. Kita kadang-kadang duk berniaga nak untung, orang pun ingat kita, ni berniaga macam ni, syubhah ni, tak boleh macam ni, haram. Kita pun berhenti. Tak tahu pula saya tak boleh, ingat boleh. Sebab semua orang berniaga, kita niaga. Tiba orang beritahu, ni awak ni saya tengok semenjak berniaga masjid pun payah lekat. Awak sejak berniaga ni mari ilmu pun tak pergi. Oh, lupalah saya sibuk sangat. Seorang ingatkan kita, kita kembali balik. Maka ini orang beriman yang dia berada dalam sentuhan syaitan, tapi dia sedar. Kerana ada orang sedarkan dia. Tapi orang kafir, orang munafik, dia memang tak nak ingat Allah. Kalau ada seorang cuba mengatakan demikian, dia akan menolak. Maka Allah Ta'ala menamakan mereka sebagai kelompok syaitan. Dan Allah juga menyatakan bahawa mereka ialah kelompok yang akan rugi. Bila Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, hatta nasuz zikr wa kanu qauman bura, sehingga bila benar-benar mereka tidak ingat Allah, maka mereka menjadi kaum yang dimusnahkan. Itu kaum Ad, kaum Samud, semua kaum yang Allah pernah binasakan sebab benar-benar mereka tak ingat Allah. Tak ada. Siapa pun yang cuba ingatkan mereka pada Allah, mereka tolak. Maka akibatnya Allah jadikan mereka qauman bura, kaum yang dibinasakan. Bahkan akhirat kelak Allah tak peduli mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa
Siapa yang berpaling daripada ayat kami, daripada mengingati kami, kami akan jadikan hidupnya sempit. Dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Dia kata, ya Allah, kenapa aku buta sedangkan dulu aku tengok, aku lihat? Kata Allah demikian. Datang kepada kamu peringatan kami, ayat-ayat kami, tapi kamu lupa. Maka demikian hari ini kamu juga dilupakan dan tidak dipedulikan. Jadi kita antara benda yang perlu kita lakukan, jangan menjadi kelompok yang telah didominasi oleh syaitan sampai lupa Allah. Dan jangan juga menjadi kelompok yang boleh diusir oleh syaitan, sebab kelak kita juga takkan selamat. Dan jangan jadi kelompok sehingga boleh bawa, sehingga menjadi golongan yang dibinasakan oleh Allah, yang kita dah sebut perkataan qauman bura. Dek kerana lupa Allah dalam kehidupan kita seharian. Allah Ta'ala jadikan dalam dunia ni, tuan-tuan, kalau kita dapat melihatnya, ia satu tempat yang paling menakutkan. Contoh gini, kalau tuan-tuan berlayar kat laut, laut ni tempat yang menyenangkan ke menakutkan? Siapa pun berlayar laut tengok laut, ini satu benda yang menakutkan. Pertama, kita tak tahu benda dalam laut. Benda dalam laut kita tak tahu. Yang kedua, kita pun tak tahu cuacanya macam mana. Ribut ke tak ribut. Yang ketiga, kita juga tak tahu ombaknya sebesar mana. Yang keempat, kita tak tahu kemampuan kita tu bertahan dalam laut. Baik bot kita, baik makanan kita dalam tu, bukan ketahanan diri kita, mabuk ke tak mabuk. Katakan tuan-tuan kena belayar ni daripada Johor pergi ke Brazil belayar. Pergi belayar, kita sendiri yang handle. Kita kata, bahaya ni, takut laut yang luas, Atlantik, Pasifik, yang tidak sedikit kapal besar yang tenggelam. Sudah banyak yang tenggelam. Dengar macam-macam. Dengan kita tak ada pengalaman, disuruh belayar. Kita terfikir apa bekalan patut kita bawa. Ni kalau pecah pula, macam mana kita nak selamat? Ada tak bot penyelamat kita? Lepas tu ada tak kontak kita? Nak telefon siapa agak-agak? Tuan-tuan lihat, kebimbangan tu ada. Dunia yang kita huni lebih menakutkan daripada tu lagi. Kalau kita dapat melihat dunia dengan hakikat penglihatan, dia amat menakutkan. Sebab itu Adam bila dia turun di bumi, dia tak pernah senyum. Ia bukan tempat yang sedap, seronok. Sebab Adam AS sudah berada di syurga. Dia dah berada di syurga. Mana syurga, hebat syurga. Bila tengok bumi ini, menakutkan. Menakutkan bumi ini. Kalau kita dapat melihat bumi ini dengan segala mughriyat, penyesak-penyesak dia, syahwat, pelalai-pelalai, ini menyebabkan kita mungkin tak boleh masuk syurga. Sebab itu bila Allah Ta'ala ciptakan syurga dan neraka, Allah berfirman pada malaikat, pergi tengok syurga. Malaikat pun pergi tengok. Macam mana? Ya Allah, semua orang akan nak masuk syurga. Kemudian Allah Ta'ala kelilingkan syurga dengan perkara yang dibenci. Lalu kata Allah pada malaikat, pergi tengok sekali lagi. Malaikat tengok balik. Macam mana? Ya Allah, dan kadang Allah Maha mengetahui kalau macam ni tak ada orang boleh masuk syurga. Dengan adanya perintah dan larangan. Allah suruh pergi tengok neraka pula. Allah dahsyat neraka, takkan ada orang nak masuk neraka. Lalu Allah Ta'ala hiasi neraka dengan syahwat. Dan Allah perintah pada malaikat pergi tengok. Malaikat kata, ya Allah, kalau macam ni tak ada orang selamat dari neraka. Itu kata Nabi SAW, khuffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwat. Syurga dikelilingi dengan benda yang kita tak suka. Manakala neraka dikelilingi dengan benda yang kita suka, syahwat. Dunia ialah ibu segala syahwat. Di sini tuan-tuan iman kita akan tercabar. Di sini tuan-tuan setiap akidah kita tercabar. Keimanan kita tercabar, semua tercabar. Sebab itu kata Luqman, ad-dunya bahrun amikun yaghriqu fihi kathirun minan nas. Dunia ialah laut yang amat dalam, yang sudah ramai tenggelam dalam. Ramai dah tenggelam. Dunia ni tuan-tuan sekalian dengan syahwat yang kuat. Maka Allah nak selamatkan kita, Allah jadikan kita ni sentiasa ingat Allah.
Tentang kita kalau pergi airport, duduk kat airport, kalau tak ada semua signboard tu, boleh sesat tak agak-agak? Dia tak beritahu kita pagar berapa, tak tahu C ke J ke, baru tak beritahu apa, just kosong macam tu, tak banyak, atau tak ada langsung dia punya signboard tadi. Tuan-tuan agak-agak boleh sesat tak? Tuan-tuan akan sesat, tak tahu nak ke mana. Tandas pun tak beritahu kat mana. Kita kena buka semua bilik nak tahu sebut tandas. Kita tak tahu nak ke kanan ke nak ke kiri, mana nak pergi kat trainnya, mana nak pergi kat gate-nya, kat kapal terbangnya, tak tahu. Tak ada signboard. Kita dah boleh sesat. Airport kecil je, bukan besar sangat. Tuan-tuan, dunia ni Allah jadikan signboardnya apa? Zikrullah. Kita nak tidur, ada zikirnya. Kita nak makan, ada zikirnya. Kita nak buat apa-apa pun ada zikirnya, supaya kita tak sesat. Supaya kita tak dipengaruhi oleh syaitan yang terus menunggu untuk menyesatkan kita, walau satu lahzah, sekelip mata. Kita nak tidur, syaitan duduk sebelah kita. Ni kalau tidur tak ingat Allah, dia milik aku. Malaikat ada sebelah. Kalau dia ingat Allah, aku jaga dia sampai pagi. Tuan lihat persaingan tadi. Syaitan akan sentiasa berada dalam kehidupan kita. Melainkan kita berzikir pada Allah, maka syaitan tidak boleh menembusi benteng tersebut. Kerana zikir itu benteng. Kerana zikir itu ialah yang menjadi penyelamat. Kerana zikir itu yang akan menjadikan kita kuat. Kerana zikir itulah yang menjadikan syaitan lemah. Syaitan kita bukan boleh lawan dengan penumbuk, bukan kita lawan dengan artillery, bukan kita lawan dengan bom. Lawannya zikir. Kuat zikir kita, maka syaitan itu melemah. Kurang zikir kita, maka syaitan tu kuat. Nak tengok diri kita besar syaitan ke, ataupun besar iman kita, kira sendirilah zikir banyak mana. Zikirnya sikit, syaitannya banyak. Maka bila syaitannya banyak, subuh segala perangai buruk. Perangai buruk kita, pemarahnya, pendendamnya, wasangka buruknya, cemburunya, ni hak jahat ni tumbuh belaka. Kenapa? Kerana syaitan sudah berjaya tanam. Kerana syaitan melihat orang yang tak berzikir, dia umpama tanah yang subur untuk ditanam dengan segala perangai jahat. Syaitan nampak, nak tengok ni tanah subur tak untuk sifat jahat. Oh, ternyata amat subur, kata syaitan. Sebab dia pun tak pernah sembahyang, dia pun tak pernah baca Quran, dia pun tak pernah hadir majlis ilmu, dia pun tak pernah taubat, dia pun tak pernah zikir. Maka dia tanam segala perangai. Wasangka buruk pada Allah, tak yakin pada Allah, wasangka buruk pada manusia, suka bergaduh dengan manusia. Dia tanam segala perangai buruk. Sebab tu kita dianjurkan merawat segala perangai buruk dengan memperbanyakkan zikir. Perangai buruk ada tak? Ada. Saya ada perangai buruk. Tuan-tuan ada perangai buruk. Perangai buruk ni kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Lawang dia. Kedekut, misal contoh. Ada waktu kita menang lawan sifat kedekut. Lalu kita tak kedekut dengan adik-beradik dan sebagainya. Ada waktu kita kedekut. Kata Nabi SAW, qad yakunu mu'min bakhilan. Kadang-kadang orang beriman akan datang sifat kedekut ni. Kadang-kadang qad yakun. Wa qad yakunu jabanan. Kadang-kadang akan ada rasa takut dia. Ada hari kita berani 3-4 pagi bangun qiyamul lail. Ada hari takut. Pantang bunyi pintu je dah takut dah kita. Tak jadi qiyamul lail. Hari penakut. Ya, kita ni tuan-tuan, kekuatan kelemahan sentiasa bersaing. Dia panggil yakhtalijani. Dia berasap. Kalau ingatan kita pada Allah kuat, maka yang baik menang. Kalau ingatan kita pada Allah kurang, yang jahat menang. Sebab tu tuan-tuan tengok diri kita ni, ada hari baik, baiklah. Ada hari jahat, teruk juga kita. Ada hari mulut kita baik, Masya Allah, menenangkan semua orang dengar. Ada hari mulut kita jahat, mengguriskan semua hati yang dengar. Ada hari tindakan kita beri manfaat, ada hari beri mudarat. Dan kita pun dah tak peduli. Mudarat lah. Kerana kita sudah mengikuti nafsu kita. Sebab itu bila datang di sifat buruk, kita diajar untuk istighfar, kita diajar untuk berta'awuz, berzikir. Datang je benda buruk dalam diri kita.
istighfar. Berhauqalah, menyebut la haula wala quwata illa billah. Kita diajar untuk berwuduk, solat. Kita diajar untuk menyebut nama Allah banyak-banyak sehingga kita berjaya mengalahkannya. Tapi manusia tak suka. Kebanyakan manusia dia akan ikut apa yang dia nak, sehinggalah dia mendapat akibat buruk. Maka masa yang lama baru dia menyesal dan dipikir balik. Dan kita sentiasa berada dalam bahaya. Tapi ramai manusia bagaikan kekatu, dan nampak geng-geng dia dah masuk dalam air, dah masuk dalam api, dia cuba masuk juga. Macam geng-geng lalat, dan nampak geng lalat dah kena tara untuk dia masuk juga. Kita macam tu, bila datang marah kita, peduli apa kita rugi apa pun. Bila datang cemburu kita, peduli apa kita rugi apa pun. Bila datang wasangka buruk kita, peduli apa kita rugi apa pun. Bila datang kedekut kita, peduli apa pun kita rugi apa pun. Lihat, macam dah tak peduli. Dia orang kata tak baik ni berdosa, biarlah dosa pun. Boleh masuk neraka, biarlah masuk neraka. Tentang kata-kata itu mula ada di mulut orang yang sebelum ini takut pada Allah. Kita tengok ada orang, bila dia ingatkan pada dia, awak buat macam ni boleh masuk neraka, biarlah masuk neraka. Allah murka, biarlah Allah murka. Kata-kata ini kenapa? Sebab nafsu sudah pun menjadi Tuhan dia waktu itu, bukan Allah. Allah sebut dalam Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan dan dia telah disesatkan walau dia ada ilmu sebelum itu. Padahal dulu dia mengaji, bukan tak mengaji, dia baca bab tu. Dia belajar bab tu, dia dengar tok guru dia ajar, bila datang marah dia pun tak peduli. Biarlah neraka pun, saya tak susah pun. Saya tak ada masalah pun neraka. Nanti Allah murka, biarlah Allah murka. Jadi kita memang kita yang ucap ucapan itu. Ini semua lantaran kerana bila kita berada pada kemuncak kelalaian dan membiarkan kelalaian menguasai diri kita, maka kita menjadi sekelompok daripada pengikut kepada syaitan yang dia depan Tuhan terang-terang dia berani lawan. Iblis, Allah bagi direct perintah pada dia, bukan melalui perantaraan. Sujud pada Adam, dia dengan direct melawan Tuhan, bukan berdialog dengan Tuhan. Kenapa aku kena sujud? Orang yang dia diciptakan lebih hina pada aku. Ni tanah, aku api. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau jadikan dia dari tanah, aku dari api. Kenapa aku nak sujud dia? Bayangkan iblis tu, dia punya, bila datang nafsu yang buruk dia tadi, dia boleh lawan Tuhan depan-depan. Akhirnya iblis jadikan sifat itu juga daripada kita. Kerana itu kita bila diingatkan, ni kata awak ni nega ni haram, tak baik, biarlah haram pun, kuburkan asing-asing. Berani dia, berani kata kubur asing. Tak apalah, dosa saya pikul sendiri, bukan awak pikul, saya pikul, suka saya lah. Ini yang disebut dalam Al-Quran, wa idza qila lahu ittaqillah akhazathul izzatu bil if fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Bila diingatkan kepada dia takutlah Allah, dia menjadi sombong dan secara terang-terang terus buat dosa, dan kesudahannya dalam neraka jahanam. Satu kisah, bila seorang Yahudi dia tak puas hati, tanah dia kena ambil oleh kerajaan waktu itu, Abbasiyah. Macam mana cara kalau jumpa ketua jabatan biasa ni, ceritanya macam itulah. Maka dia nak jumpa sendiri presiden atau khalifah. Waktu itu namanya Harun Rashid. Harun Rashid, dia ada waktu dia keluar. Maka Yahudi ni sekat di tengah jalan. Tak peduli dah tentera ke apa, dia naik kat tanah kena ambil. Maka duduk. Lalu dia berkata, ya Harun, ittaqillah. Wahai Harun, takutlah kamu pada Allah, kata Yahudi ni. Maka Harun Rashid turun daripada kuda dia dan sujud. Dia turun, dia sujud. Lalu orang kata, wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu buat macam tu? Dia kata, aku teringat firman Allah, bila dikatakan kepadamu takutlah Allah, maka dia sombong. Aku tak nak sombong. Terus aku tundukkan diriku, sujud. Walau yang kata pada takut Allah itu Yahudi, bukan orang Islam, orang Yahudi. Tapi bukan melihat siapa cakap. Ayat tu, takutlah Allah, takutlah Allah. Lalu Harun Rashid tu tunduk sujud pada Allah.
Kemudian kata Harun Rashid, apa masalahmu? Yahudi pun beritahu, tanah saya fulan ambil, kononnya tawarta kerajaan bla bla bla. Lalu kata Harun Rashid, kembalikan tanah dia. Kembalikan tanah dia. Maka dikembalikan. Contoh kita kalau hari ni lah, orang kata sabar, ingat Allah banyak-banyak. Tak kira saya tak nak ingat Allah. Dia kena musibah. Bila dia kena musibah, tak kira musibah apa. Orang suruh ingat Allah lah. Ini kan dah takdir Allah. Terimalah dengan baik. Mungkin ada kemah. Tak ada dia nak marah juga. Dan ini kenapa? Masalah ingat Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita baca sirah Nabi SAW, apa yang Nabi ajar sahabat? Banyak menyebut nama Allah. Sentiasa Nabi, kehidupan bagi dia dipenuhi dengan zikir. Tuan-tuan baca kita azkar, tuan-tuan tahulah banyak tak banyak zikir Rasulullah. Nabi duduk lepas solat ada zikirnya. Menunggu Nabi nak baca Fatihah ada zikirnya. Bukan sekadar doa iftitahnya, ada doa-doanya. Baginda SAW bila bangun malam panjang doanya. Rasulullah bila melihat musuh ada doanya. Semua. Kerana Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk ingat Allah banyak-banyak. Dan Rasulullah tunjuk dan para sahabat berlomba untuk zikir banyak-banyak. Sehingga Allah puji dalam Quran, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Dan orang lelaki, kalangan beriman yang banyak ingat Allah, dan wanita yang banyak ingat Allah. Ini Juwairiyah, isteri Nabi SAW. Dia bangun malam, dia berzikir. Lepas solat zikir. Lalu Nabi SAW tengok Juwairiyah zikir. Nabi pun pergi solat subuh. Lepas Rasulullah SAW solat subuh, balik tengok Juwairiyah zikir lagi. Wahai Juwairiyah, apakah kamu masih tak berubah tempat kamu? Ke masa aku pergi duduk sini, bila balik, bila tengah masjid kamu pun tidur ke? Kemudian datang balik kamu duduk balik? Apakah kamu tidak pernah meninggalkan tempat ini? Kata Juwairiyah, ya Rasulullah, dari tadi daripada bangun malam sampailah tuan ke masjid, abang balik semula, saya duduk tempat ni lah. Lalu Nabi SAW kata, bagus. Tapi Nabi nak ajar dia zikir yang lebih bagus lagi, supaya dia dapat banyak lagi kesan dia. Maka dia ajar padanya, Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Sebut 4 kali, dia punya nilainya sama dengan kamu buat daripada sebelum subuh sampai subuh. Zikir yang banyak. Nabi suruh 4 kali. Kalau dia buat banyak lagi banyak. Bila ada seorang sahabat dia zikir banyak, kata Nabi SAW, yang zikir macam ni, kelebihan macam ni, melainkan orang yang buat lebih banyak pada dia, dia akan dapat lagi banyak. Rasulullah SAW ajar. Sahabat kata, ya Rasulullah, aku nak berselawat padamu banyak mana? Boleh tak nak selawat banyak ni? Nabi kata, okay, bagus. Tapi kalau banyak lagi bagus. 1/2 boleh, bagus. Tapi kalau banyak lagi bagus. 2/3 boleh, bagus. Kalau banyak lagi bagus. Ya Rasulullah, aku nak selawat semua. Kalau begitu, kata Rasulullah, Allah hilangkan kedukacitaanmu, Allah ampunkan dosamu, dan Allah cukupkan keperluanmu. Tentang ahli zikir, tiada keperluannya melainkan Allah cukupkan. Tiada kebimbangannya melainkan Allah amankan. Tiada kesusahannya melainkan Allah tunjuk jalan. Tiada kerungsingannya melainkan datang kegembiraan. Tiada tekanan melainkan datang kelapangan. Tidak ada keserabutannya melainkan datang susunannya. Tentang kita dah hidup kadang-kadang berserabut. Serabut ustaz, anak lagi, suami lagi, mak tua lagi. Ni kakak raya ni lagi banyak serabut. Kepala serabut. Serabut ustaz, nak bagi duit raya, nak buah lagi. Banyak mana nak bagi duit raya ni? Kena masak lagi, kena tu lagi. Dia main buah serabut banyak. Nak sambut anak cucu lagi. Ni bilik tak cukup ni ke, kena sewa kemah ke apa ni? Cucu-cucu pula balik. Maaf serabut. Nak masak apa menu pertama, kedua, ketiga. Serabut. Siapa nak ke pasar, siapa nak bersih rumah, siapa nak pasang langsir. Banyak serabutnya. Ya dunia memang menyerabutkan. Menyerabutkan, banyak serabut. Macam mana nak hilang serabut tu? Tuan-tuan ambil wuduk kejap. Solat 2 rakaat. Duduk 5 minit, 10 minit zikir. Duduk. Itu rawatan untuk serabut. Ya, kita kadang-kadang serabut dah semua balik ni. Ni berebut bilik pula ni. Abang Long nak bilik lama dia, zaman dia kecil dulu Abang Long ni. Ya, Abang Ngah ni pun sama juga, nak bilik tu juga. Masing-masing dah buat bini dengan anak-anak ni. Yang ni kalau tak ada bilik mak, kita tak nak balik. Susah hati lama.
Yang ni nak duduk hotel pun tak ada. Mak punya bilik air tak ada pintu. Bilik air tak ada kunci. Ya ada tengah-tengah kampung. Saya tuan-tuan bila balik rumah nenek saya, bilik air dia tak ada pintu. Tak ada pintu. Pintu dia separate. Kena angkat pintu tu. Bayangkan kita masuk bilik air, pintu tu kita angkat. Mata kita ni macam cara musuh. Ya, kampung macam tu. Akhirnya dia punya salah seorang cucu saya tak nak balik. Tak nak balik. Dia nak balik, bini dia tak nak balik. Bini kata mana ada orang buat bilik air tak ada pintu. Pintu pakai angkat. Dia kena sekali serik tak nak balik. Jadi itu mungkin halangan. Jadi benda-benda macam ni, ha-ha dunia. Nampak kecil tapi serabutnya lain macam. Migraine. Masuk uak mak. Sehari raya masuk uak. Dia cucu dengan perangai cucu dia. Tentang dalam hidup ni memang dunia dia mendorong kita serabut. Akhirat mendorong hidup kita tersusun. Tuan-tuan tengoklah ibadat dalam Islam. Ia mengajar kita tersusun. Baik solat, kita baca Fatihah, kita baca surah, kita rokok ada zikirnya, tidak ada zikirnya, sujud ada zikirnya. Susun hidup ni. Bukan kita ikut dan kita nak baca apa. Tak, dia ada susunan dia. Nak baca surah dulu ke Fatihah dulu? Fatihah dulu. Kalau tuan-tuan baca surah dulu, baru baca Fatihah, tidak dikira surah. Mereka kena datang sebab Fatihah dulu. Ada orang misal kata dia nak baca surah dulu, baru nak baca Fatihah. Maka jawapannya Fatihah dikira tapi Fatihah, surah tak dikira. Kerana surah mesti dia baca sebab Fatihah. Kita pergi umrah, tengok cara susunnya. Daripada kita pakai ihram, niat dekat miqat, kita disusun. Sampai kita kena buat tawafnya, berapa tawaf. Lepas tawaf nak buat apa? Solat sunat tawafnya, lepas tu minum air zam-zamnya, lepas tu pergi sa'inya, lepas sa'i apa? Tahallulnya. Susun. Walaupun kita buat haji ni berjuta orang, kalau Allah biarkan buat ikut dan kita, bayangkan kelang kabutnya juta-juta manusia. Tapi tersusun. Flow untuk tawafnya, sa'inya, melontar jumuratnya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Akhirnya Masya Allah, semua siap haji. Semua selesai. Kenapa? Susunan. Benda kalau buat tersusun, semua boleh selesaikan. Tapi urusan dunia sebenarnya tak tersusun. Sebab dia mengganggu otak kita. Dia ganggu banyak. Bila kita fikir anak ke, fikir masa depan, kadang-kadang dia datang sebelum waktunya. Yalah, tuan-tuan, kita barangkali raya lagi 2 bulan misalnya. Fikir sekarang. Kita kadang-kadang sampai peringkat ni kita nak campur urusan orang lain. Dunia ni kita nak campur urusan lain, nak tahu kenapa anak dia tak balik. Dia nak tahu. Suka dia lah anak dia, nak balik tak nak balik. Kenapa dia tak ikut balik kampung isteri dia? Biasa kan kampung isteri dia. Kenapa tahun ni kampung suami dia? Dia tanya. Itu dunia. Kita nak tahu. Kenapa anak dia tahun ni buat balik kereta kecil? Ke dah bankrupt? Biasa kereta besar. Kita ni nak tanya. Kenapa tahun ni tak bawa balik anak? Biasa bawa balik anak. Ke gaduh dengan mak mentua? Ayat-ayat itulah ayat dunia. Tuan-tuan, kita diajar berserabut je dunia. Tuan-tuan ambil wuduk comel-comel. Dia panggil isbarul wuduk. Jangan ambil lebih kurang, ambil sempurna. Daripada basuh tangannya, bismillahnya, komo, sempurna. Jangan ambil lebih kurang, ambil sempurna. Dia panggil isbarul wuduk. Basuh muka 3 kalinya, seterusnya sampai doa wuduknya, kemudian solat dengan sempurna 2 rakaat. Duha ke apa benda, solat wuduk ke, apalah bentuk solat sunat waktu itu, malam dan sebagainya. Kemudian duduk berzikir sekejap. Zikir sementara tunggu cucu balik, anak balik, zikir biar tenang. Macam mana nak susun mereka ni? InsyaAllah kita jumpa jawapan. Kerana dunia ni tuan-tuan, sehebat mana pun dia tak boleh lawan dengan ingatan kita pada Allah. Waktu kita ingat Allah, kata Nabi SAW, Allah himpun semua urusan dunia ni. Jama'allahu syamlah. Allah himpun. Tapi kalau kita tak ingat Allah, Allah jadikan berkecamuk urusan dunia. Berkecamuk, tak tahu mana satu. Nak buat mana satu tak tahu. Tapi bila kita ingat Allah, Allah susun. Cantik susunan Allah. Dan kita kan kadang fikir orang ni kecil hati, orang tu marah, orang tu tak suka. Ini duk fikir semua ni, kita pula jadi binasa.
Tak, kita buat macam Allah suruh je. Serah pada dia nak nilai kita macam mana. Yang nak suka ke, yang tak nak suka ke, serah. Kita ajar ni maghrib, cucu-cucu ni semua kena solat maghrib belaka ni. Atuk dah bentangkan sejadah, ni anak-anak semua. Kita bimbang setengah ayah ni, nak ajak anak-anak solat, takut tahun depan tak balik lah. Suruh solat. Tak, jangan peduli tu, buat solat. Mari solat belaka, cucu-cucu semua solat. Mungkin dia tak suka mula-mula, lama-lama dia suka. Sebab kita buat perintah Allah. Ajar mereka. Ni sebelum nyanyi lagu raya, takbir raya dulu. Ni malam raya, takbir raya, ajak main takbir sama-sama. Takbir dan keluarga. Itu syiarnya. Allah tak sebut, ataupun Nabi pun tak sebut takbir di masjid. Takbir kat mana-mana. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Untuk kamu sentiasa bertakbir pada Allah atas nikmat Allah beri hidayah pada kamu. Nabi SAW takbir ketika berjalan, ketika ke masjid, ketika balik masjid dan sebagainya. Itu kalau Idul Adha, yang kerana ia lebih luas. Idul Fitri, Rasulullah lalu jalan Nabi bertakbir. Dan kita ajar biar rumah kita tuan-tuan takbir. Ni cucu-cucu sibuk nak main bercung malam raya, duduk dulu, takbir dulu kejap, biar dia belajar takbir. Ambil 2-3 round semua, lepas tu main dalam bercung. Ya, kadang-kadang kita tak boleh halang semua, tapi kita tak jadikan dia tinggal semua syariat. Mungkin agak mustahil nak suruh dia takbir malam sampai subuh. Budak-budak ni menggetar tangan nak main bercung ni, nak melompat ke bawah. Kita kena tahu, kita katakan kelemahan dia. Kerana agama tidak drastik sebegitu, tapi ruang untuk mereka tahu bahawa ini malam yang perlu kita takbir. Takbir, mungkin sambil-sambil main mercung, mereka boleh bertakbir. Ini bagi fatwa yang kata boleh main bercung lah. Ada fatwa syariat tak boleh, haram main bercung, bakar. Kita dah sebut 2 pandangan ulama'. Yang pandangan yang agak sederhana kata boleh, sebab dia termasuk dalam makna nuzahat atau permainan. Macam tuan-tuan pergi main semua mainan lah ke mana-mana tempat, Legoland ke, kat Neverland ke, mana-mana yang ada mainan-mainan ni, tuan-tuan bayar, tak membazir hukum dia. Tak, sebab saya nak main. Itu untuk kelihatan diri. Benda yang sama lah mercung ni. Asal jangan bakar rumah jiran sebelah sudah. Main lah kadar lah. Waktunya, ganggu tak ganggu, kena ambil kira. Tapi orang biasanya tuan-tuan malam raya ni tak anggap ganggu. Dia tak anggap ganggu. Ni memang malam orang tak tidur. Dia tak anggap ganggu. Okey, dia boleh bagi dia. Sebab dia akan tidur masa khutbah tu. Masa khutbah raya. Dia tidur masa tu. Kat lain dia anggap okey. Dia ada pendapat yang katakan tak boleh membazir. Isunya seperti rokok dan sebagainya. Baik, kita hormati dua-dua pendapat. Orang yang pegang pendapat tak ada masalah, kerana itu termasuk makna nuzahat, makna al-lahu, dibenarkan asalkan tidak melampau. Dan syaratnya tak mengganggu dengan melampau. Dan yang kita tak boleh juga ada alasan dia. Tengok kita mazhab mana. Ustaz, saya mazhab mercuk, mazhab cucu. Ustaz, mazhab cucu kita lah, cucu nak main bunga api, main bunga api. Tapi kita ajar dia apa yang disyariatkan pada malam ini, bertakbir. Demikian kita ajar mereka sentiasa ingat Allah dan semua keadaan. Makinlah dia orang-orang yang sentiasa, jadi Allah jadikan dia sentiasa sedar. Sebab kemudian kata Syekh Abdul Qadir, hati-hati, kita ada malakul maut yang sentiasa menunggu kita. Kalau ketika mana malakul maut mencabut nyawa dan kita lupa nama Allah, kita lupa menyebut Allah, maka kita akan jadi orang rugi. Tapi kalau kita ingat Allah, ketika mana dicabut nyawa kita, kita orang berbahagia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, jangan tertipu dengan apa pun keadaan kamu untuk kamu kata kamu tak mati. Muda ke, kaya ke, sibuk ke, tak kira lah apa pun. Kerana mati tidak pernah membezakannya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi, nanti kalau mati kamu akan ingat nasihat aku. Tentang semua manusia bila mati, dia mula ingat kebaikan yang dia terlepas. Dan kebaikan yang terlepas ini ialah kebaikan yang disampaikan dengan ilmu oleh guru-guru mereka. Kalaulah mereka boleh hidup kembali lalu mendampingi guru mereka, duduk dalam majlis ilmu guru mereka untuk mereka lebih tahu apa yang patut mereka buat. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, kamu kena wasangka baik pada aku. Kamu kena sentiasa mendampingi aku. Kerana aku akan menguntungkan kamu dunia dan akhirat. Tuan-tuan, kita kalau damping ulama, kita untung dunia akhirat. Ada pun hal dunia kita, maka dia ajar hukum hakam. Akhirnya kita tak terjebak dalam skema, dalam pelaburan yang haram.
atau orang yang kebanyakan kena tipu melabur ratus-ratus ribu, semua kerana mereka tak pernah fikir hukum halal ke haram pelaburan. Mereka cuma fikir untung ke rugi. Kita orang Islam, sebelum tuan-tuan cerita untung rugi, tanyalah sepatah pada ulama apa hukumnya. Kerana Islam tidak akan menghalalkan yang merugikan dan tidak akan mengharamkan sesuatu yang menguntungkan. Maksudnya, kalau benar bisnes tu untung, Islam tak akan haramkan dia. Kalau benar bisnes itu rugi, Islam tak akan halalkan dia. Kerana hukum ini untuk jadikan kita dapat kemuliaan dunia kita. Akhirnya bab muamalah, kenapa Islam ajar kita pula ada akad, kenapa Islam ajar kita trustee itu penting, supaya kita tak ditipu. Kenapa Islam ajar kita dan beritahu orang paling celaka para peniaga yang menipu. Ni zaman kita zaman baru, perniagaan online. Ramai mana orang kena tipu dekat online. Ramai. Tapi Islam dah beri amaran. Wahai para peniaga, kamu paling celaka akhirat kelak kalau kamu menipu. Islam pandu kita. Jadi kita kalau berniaga online, kita ingat benda tu, kita jujur sampaikan barang. Ya, Islam pandu kita. Sebab tu bila kita damping pada ulama, kita untung dunia dan akhirat. Kita nak kahwin, kita tanya ulama kita. Nak kahwin ni, macam mana? Maka para ulama kita ajar kita. Macam mana nak pilih suami? Macam mana nak pilih isteri? Akhir kita tak rugi. Kita tak rugi, kita dapat kebaikan. Kita nak didik anak-anak, kita tanya ulama-ulama. Nak beri nama ni. Saat nak beri nama ni, nama apa sesuai? Maka para ulama ajar kita nama yang baik. Nama yang bagus. Berkat nama tadi, Masya Allah, anak-anak kita dimudahkan kehidupan mereka. Tetapi ini ulama. Manfaatnya bukan sekadar ukhrawi, bukan duniawi. So Allah tak akan jadikan sesuatu yang punya manfaat di ukhrawi, melainkan di dunia dia boleh beri manfaat. Tak ada satu pun benda yang bermanfaat ukhrawi, melainkan dunia dia dah beri manfaat. Zikir, itu manfaat ukhrawi, ya. Dia juga beri manfaat duniawi. Hati tenang, rezeki lapang. Dia mesti. Solat duha, itu manfaat ukhrawi, tapi dia beri manfaat duniawi. Qiyamul Lail, itu manfaat ukhrawi, tapi dia beri manfaat duniawi. Tuan-tuan puasa, itu manfaat ukhrawi, Allah beri manfaat duniawi. Kita sihat bila berpuasa. Sama juga ulama. Ulama ni manfaat ukhrawi, tapi Allah beri dia manfaat duniawi. Akhirnya damping ulama, alhamdulillah selamat, tak kena tipu. Bisnes tak kena tipu. Dan kita bisnes pun tak menipu. Sebab kita dipandu oleh para ulama. Didik anak pun Masya Allah, alhamdulillah, kita dipandu. Cara mengatasi masalah kita dipandu oleh para ulama. Kita diajar istikharah, kita ajar buat tu, buat ni. Akhirnya perjalanan hidup kita Masya Allah. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu tahu keberuntungan bersama aku, kamu takkan tinggalkan aku. Tak perlulah ustaz tu kata kena hadir, tak perlu. Kamu akan hadir sendiri. Tentu kalau kita benar tahu seorang itu memang kalangan orang alim, orang soleh, kita nak jadikan dia bukan sekadar guru, bukan teman kita. Bahkan kita nak jadikan mereka orang paling dekat dengan kita. Orang yang kita kenal dan kita dikenali oleh mereka. Sebagaimana kita sebut semalam, yang nama kita berada pada bibir mereka. Sehingga mereka ni tuan-tuan, kita tengok orang-orang yang mendampingi para ulama, mereka akan damping ulama sampai ulama tu kenal mereka. Dan sampai ulama tu tanya kalau mereka tidak ada. Kalau mereka tahu kalau ulama tu dah tak tanya waktu mereka tak ada, berarti dah tak ada dalam diri orang ni. Tak ada dah. Kita tak datang 2 kali tanya mana lama tak nampak. Lama tak datang, dia pun dah tak nak tanya dah. Nampak tak nampak suka mu lah. Itu cara kita pilih hidup. Dia pun dah tak layan. Bila waktu dia masih tanya, berarti dia masih ada dengan kita. Dan kita pun masih ada segan dengan dia. Tapi waktu dia dah tak nak tanya, maka terserahlah kepada kita nak baiki balik hubungan dengan dia. Dia pun tak nak tanya. Sebab itu mereka, kalau kita lihat sifat para sahabat, bila mereka duduk, mereka suka tampilkan wajah mereka biar Nabi tengok muka mereka. Mereka cuba alih perhatian Rasulullah biar Rasulullah tengok muka sampai Nabi kenal mereka. Dan Rasulullah bila kenal, Nabi akan tanya mereka. Ni mana tak nampak, ni mana tak ada, ini. Nabi akan tanya. Sahabat tu mana dia? Ya Rasulullah, semenjak turun surah Hujurat, dia tak lagi nampak ke masjid. Sebab dia kata ayat tu kena kat dia. Dan dia amat takut. Sebab dia orang suara kuat bila bercakap. Allah perintahkan tundukkan suara. Maka dia takut dia dibinasakan. Dia tak nak lagi duduk depan kamu yang Rasulullah, bimbang dia cakap kuat lalu dia dibinasakan amalannya. Maka Rasulullah menziarahinya. Lalu berkata padanya, kamu bukan yang dimaksudkan dalam ayat ini. Bukan.
Bahkan kamu orang mulia dan kamu akan mati syahid. Maka sahabat ni pun mati syahid macam Nabi doakan. So tengok ni mana tak ada ni. Biasa ada. Ya Rasulullah, anak dia mati sebab tu dia tak ada. Maka Nabi SAW pun cari dia dan menghiburkan dia sehingga dia gembira dengan kematian anaknya yang sebelum itu dia sedih. Kan Rasulullah berkata, apakah kamu suka anak kamu besar dengan kamu atau anak kamu menunggu kamu di pintu syurga? Lalu kata sahabat, bahkan aku suka ya Rasulullah anakku tunggu di pintu syurga. Maka dia gembira hari itu sesudah dia berduka cita dan kembali di ke masjid Nabi. Setelah itu penting kenapa kita nak damping ulama. Kenapa saya katakan ada tak ada kita bila menjadi perhatian mereka, maka kita ni orang bertuah. Tapi kalau kita ni kalau tak ada pun tak ditanya, tak bertuah lah kita. Kita kena dapat balik tuah tadi. Biar tok guru kita tanya mana tak ada ni. Dia perasan tak ada. Kenapa dia perasan? Sebab nama kita ada dalam hati kita. Nama kita ada dalam hati dia. Termasuk dalam doa dia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, ingat, selama engkau sentiasa bersama dengan Allah, selama engkau berada selain daripada Allah, engkau akan terus susah dan sempit dan terus hidup bergantung pada manusia. Kerana itu, ya ibarat Syekh Abdul Qadir, bebaskan hatimu dari hubungan dengan manusia, bukan bebaskan fizikalmu. Kita tak boleh bebaskan fizikal kita daripada manusia, tapi hati kita. Hati kita tak memandang tinggi manusia, tapi hati kita memandang tinggi Allah Ta'ala. Kita bergaul, tapi hati kita dengan Allah. Takdir kita, apa yang akan berlaku semuanya dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh, bila benar pergantungan hatimu dengan Allah, kelak kamu akan dapati keajaiban dalam hidup. Sesuatu yang tak pernah kamu dengar, tak pernah kamu lihat, tak pernah kamu terlintas, tapi Allah berikan pada kamu. Allah beri. Tuan-tuan, makin kita membina hubungan dengan Allah, dan Allah hadiahkan pada kita Ramadan, ini bulan hubungan dengan Allah. Kita dapati walau bagaimana lara orang tu, datang Ramadan, dia sedang membina hubungan dengan Allah. Semua orang membina hubungan dengan Allah. Ramadan anugerah khusus untuk kita bina hubungan dengan Allah. Sebab sembahyang makin banyak, sembahyang waktu itu banyak, zikirnya juga banyak. Demikian juga kita nak tak nak bayar zakat fitrah sebagai satu sedekah wajib, maka itu pahala. Yang mungkin setengah kita tak pernah keluar zakat sebab tak cukup nisab, tetapi datang Ramadan dia kena keluar zakat sebab dia bukan berkait dengan nisab, dia berkait dengan Islam kita. Walaupun budak kecil, maka dia kena keluar zakat. Artinya kita di bulan ini kita diajar membina hubungan dengan Allah. Baik qiyamulainya, baik terawihnya, baik puasanya, baik mengaji Quran, baik bersedekahnya, baik bersahurnya, berbukanya, ini semua hubungan dengan Allah. Tuan-tuan buka puasa, nampak macam kita makan, nampak zahirnya makan, sebenarnya sedang kita mentaati perintah Allah. Kita sahur, nampak macam makan, sedang kita mentaati perintah Allah. Berada pada waktu berkat, berada pada makanan yang berkat. Sehingga Nabi SAW menyatakan makanan sahur itu makanan yang berkat, ta'amu mubarak. Itu tuan-tuan jangan pandang sebelah mata makanan sahur. Ini panggil ta'amu mubarak. Bukan hadis Nabi pernah menyamakan ia sebagai ghada. Halumma ilal ghada, datang kepada makanan tengah hari kita. Ia makanan sahur sifatnya seperti makanan tengah hari kerana keberkatan. Sehingga kata Nabi SAW, sahur itu, sahur, makanan yang kita ambil itu ialah makanan yang diberkati oleh Allah. Sebab tu tuan-tuan makan, tuan-tuan makan benda yang diberkati, dapat pahala yang tak mungkin berlaku pada bulan lain. Baik, bila kita dah bina hubungan, lihat bagaimana Allah datangkan kita sesuatu yang tak pernah kita tergambar, terlintas, terfikir. Dia sesuatu yang mengembirakan. Kalau tidak ada benda lain untuk tuan-tuan gembira dalam ibadat yang kita langsungkan hampir sebulan, ketahuilah setiap orang bergembira dengan datangnya hari raya. Gembiranya satu yang tak boleh kita nak beritahu pada orang. Gembira. Kalau kerajaan Asia hari merdeka, kita pun tak gembira, biasa je. Hari pekerja, tak ada gembiranya. Apa pun kerajaan Asia nama-nama hari atas dunia ni, tak ada orang gembira. Tapi Allah beri kita hari raya, kita gembira. Yang tak puasa pun melampau gembira. Yang tak puasa gembira, loncat-loncat. Yang saya masukkan budak-budak lah. Tak puasa dia, gembira dia. Pagi, minta baju raya seluar raya. Pagi lagi. Tentu itu anugerah siapa?
Bukan manusia cipta hari raya Allah. Kalau kalangan manusia tidak dapat apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir di sini, keajaiban ibadat pada Allah, dia tak nampak misalnya, bukan tak dapat, dia tak nampak. Sebab keajaiban tu ada tapi kita tak nampak. Tuan-tuan, ni jantung kita keajaiban tapi kita tak nampak. Ni orang saraf kita ni semua keajaiban. Sendi sini kita semua keajaiban tapi kita tak nampak. Maksudnya kita macam buat tak perasan benda tu. Bila sakit buat perasan. Kalau tak ada benda lain kita dapat rasakan. Ketahuilah hari raya itu satu keajaiban. Tidak pernah ada hari yang lebih ajaib daripada hari raya. Seluruh umat Islam bergembira, seluruh umat Islam memaafkan, seluruh umat Islam jadi pemurah. Semua pemurah. Beratur kat bank nak tukar duit sebab nak beri korang. Ya, pelik. Itu keajaiban. Hari raya kita tanya pula, dah dapat duit belum? Tak dapat duit, ambil duit. Siapa lagi nak duit? Sini. Dalam keadaan tak ada seorang pun memandang hina orang ambil duit raya. Tak ada. Kita kalau orang ambil duit sedekah ni, kita pandang juga, ni masih tak sedekah. Tapi tak ada pun kita pandang hina orang nak duit raya. Yang kita pandang hina yang tak nak bagi duit raya tu, dekuk dia ni. Itu hina betul tu, tak bagi duit raya. Pakcik ni duduk lama kat luar bandar, duduk lama bandar, balik yilek tak ada buat apa. Bahkan tak ada buat duit pun. Duduk Kuala Lumpur lama, duduk JB lama, balik kampung senyap, tangan masuk poket, tak ada. Ni kena maki anak saudara 7 keturunan. Maknanya hari lain orang meminta nampak hina, hari raya orang meminta nampak mulia. Mulia. Yang tak beri nampak hina, itu keajaiban. Tuan-tuan takkan jumpa keajaiban lebih hebat daripada hari raya. Tuan-tuan, itu cuma disedari oleh ahli dunia. Tapi ahli akhirat dia dapat keajaiban Ramadan, dia dapat rasa. Ini kerana kita membina hubungan dengan Allah. Sebab itu bina hubungan dengan Allah, kelak kita akan dapat keajaiban yang baik. Tapi kalau tak mampu, ni kata Syekh Abdul Qadir, mulakan dengan minta ampun dan doa kepada Allah untuk memperbaiki kita. Antara doa yang dia ajar kepada kita, Allahumma ighfir li ma madha wa aslih li ma baqiya. Ya Allah, ampunkan dosa apa yang lepas kami buat, dan baikilah diri kami apa yang masih tersisa umur kami. Wa aslih li ma baqiya. Allahumma ighfir li ma madha wa aslih li ma baqiya. Ya Allah, ampunkan dosa yang lepas kami dan baikilah apa yang masih tersisa dalam hidup kami, supaya akhirnya kita menjadi orang yang sentiasa ingat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.